harakat. Sebab apa? Sebab kita nampak ombak rindu bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Hukum dia tak lain tak bukan adalah mak wajib. Idza sama'un, tanwin nun mati bertemu dengan fa, ikhfa haqiqi wusta. Bacaan secara pertengahan sederhana antara idgham dan izhar. Tapi disamar-samarkan dengan dua harakat. Fatara. Jumpa dengan ta yang berada di belakang lebih kepada huruf T. Eja ra. Letakkan T di belakang jadi rat. Ingat ni, dia akan keluarkan sedikit sifat hamas dia tu. Dia akan keluarkan sifat hamas. Idza sama'un fatarat. Dapat? Okey, seterusnya. Wasatu, isatu, za ni dibaca dua asas, tetapi disebabkan ada tanda the power of sukun akan menolak segala huruf-huruf mati yang tidak berbaris. Tolak ni. Maka za akan bertemu dengan lam dipanggil sebagai alif lam qamariyah. Wa idzal, jelaskan bunyi lam. Kawa dua harakat. Kibu, nun mati bertemu dengan ta, masih hukum yang sama. Ikhfa haqiqi kubra. Bacaan yang hampir kepada izhar. Kawakibun tathara. Jumpa dengan ta, keluarkan lagi sifat hamas dia. Tatharat. Ejaan macam kat sini lah. Cuma sahabat kita, hati-hati pada mana kita mengeluarkan sifat hamas. Jangan terlalu mengeluarkan sangat sampai bunyi roch, salah Jangan bunyi tatharat. Jangan Wa idzal kawakibun tatharat. Apa? Seterusnya. Wa idza, sama juga dia sebabkan tanda sukunnya akan menolak huruf-huruf mati yang tidak berbaris. Maka za bertemu dengan lam, alif lam qamariyah. Wa idzal biha, pedaskan ha, ru apa? Ru fuji. Sadu, angkatkan bacaan fuji. Fujira, jumpa dengan ta, keluarkan sifat hamas macam tadi. Fujirat. Ejaan lebih kurang macam ni Rot, bukan lebih kurang, memang ejaan macam ni. Rot, sama je. Okey. Wa idzal biha rufujirat. Dapat? Okey, seterusnya. Wa idza, bertemu lagi dengan alif lam qamariyah, menjelaskan bunyi lam Wa idzal. Ku satu, bu dibaca bu dua, ru satu, bu satu. Jumpa dengan ain mati dekat sini. Ain lebih kepada huruf koma dalam ABC. Eja bu, biu bu. Lemparkan sifat koma di belakang bu jadi bon. Tekan sikit Sebab apa? Sebab ain dia ada tawassuk pada ain ni. Kena tekan secara pertengahan. Wa idzal quburu bon. Tekan sikit bon. Jangan tahan sangat bu, nanti dia jadi syiddah. Jangan tekan sangat ataupun bu, dia jadi qalqalah pula. Bu. Jadi qalqalah salah Dia tekan secara pertengahan saja. Bu. Boleh? Fi satu, ra satu. Ejaan masih sama ke atas, keluarkan sifat hamas. Bu, thirat. Wa idzal qubur bu, thirat. Dapat? Okey, seterusnya. A1, li1, ma1 bertemu dengan ta lebih pada huruf T. Ejma. Letakkan T di belakang ma, jadi alimat. Na1 jumpa dengan fa lebih pada huruf F. Ejenna. Letakkan F di belakang na, jadi naf. Ingat fa dan ta adalah sifat dia sama, iaitu ada sifat hamas pada fa dan ada sifat hamas pada ta, iaitu mengalir kita punya nafas ketika mana dia mati tu sangat-sangat menonjol. Naf. Bukan kita baca dengan bunyi naf salah. Mesti baca naf gitu Sun satu bertemu dengan min, hukum dia idgham al-ghunnah, dibaca dengan kaedah memasukkan bunyi tanwin ke dalam mim dengung dua harakat, ataupun bahasa kampung dikata dengung dekat sini tanwin yang bertemu dengan mim, dengung dia mudah, dengung tutup mulut dua harakat. Tutup mulut. Summa. Dengung tutup mulut bahasa kampung boleh? Ma dua, qa satu, da satu. Di atas da ni dia ada sabdu, sahabat kita kena angkat bacaan dia. Qaddama jumpa dengan ta, keluarkan sifat hamas. Qaddamat. 'Qaddamat. 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 'Q
wa satu, a satu, kha ni ada sabdu. Maka diangkatkan bacaan dia wa akha, wa akha, wa akharat. Keluarkan lagi sifat amas nah. Okey, baik. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Boleh? Okey, seterusnya. Boleh dapat sahabat kita setakat ni? Surah apa ni? Surah Al-Infitar. Boleh setakat ni? Baik, yang baru masuk jangan lupa tekan butang follow, tap screen, tekan butang share. Waalaikumsalam semua, terima kasih hadir. Muka surat 587 kan? Quran muka surat 587. Kalau muqaddam ni muka surat yang ke-7. Siapa-siapa ada muqaddam tajwid boleh buka muqaddam tajwid ni, kita belajar sama-sama. Boleh kita sambung? Okey, seterusnya. Ia dibaca ya 4 ataupun 5 sebab ombak rindu bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua perkataan. Hukum dia adalah mad jaiz, iaitu ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Maka hukum di sini dikira sebagai mad jaiz ni. Walaupun nampak seolah-olah bersambung. Bersambung. Maka tapi dia mad jaiz, dia dalam dua perkataan. Ya 4. Ayyu sadu, angkatkan bacaan ayyuha. Ha ni sepatutnya dua harakat sebab baris atas bertemu alif. Tetapi ingat sahabat kita punya formula. The power of sukun akan menolak segala huruf-huruf mati yang tidak berbaris. Tolak hamzah wasal, tolak alif mat, maka ha akan bertemu dengan lam. Dibaca dengan bunyi alif lam qamariyah. Maka ya ayyuhal, hal. Boleh? I1 nun mati bertemu dengan sa, hukum dia ikhfa haqiqi wusta. Bacaan yang dibaca secara pertengahan sederhana Insa dua harakat mad asli, numa dua harakat, gha ra ada sabdu, angkatkan bacaan dia. Ma gharra, gharra. Boleh? Ka bi rabbi sabdu, angkatkan lagi bacaan. Bi rabbika bertemu dengan alif lam yang selepas dia tiada sabdu, di atas lam ada tanda sukun, dikira sebagai alif lam qamariyah. Bi rabbikal, bi rabbikal. Boleh? Ka 1, ri 2, 4 ataupun 6 harakat, boleh pilih nak baca berapa. Tapi untuk kaedah asas kita baca 2 sahaja tak perlu panjang-panjang sangat sebab kita nak menjaga nafas kita Okey. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Boleh? Okey, seterusnya kita bertemu hamzah wasal yang berada pada permulaan ayat Maka dekat sini kita kena bariskan dengan baris atas. Sebab apa baris atas? Kerana apabila hamzah wasal bertemu dengan lam, automatik berbaris atas. Faham? Kalau dia bertemu dengan selain daripada huruf lam, maka barulah kita melihat kepada huruf ketiga. Kalau dia bertemu dengan lam, automatik baris atas. A dibaca hamzah wasal, dibaca a. La dibaca la, di atas la ada sabdu, angkatkan bacaan dia. Allah, Allah, alladhi, dua harakat khalaqaka fasad, jumpa waw yang bersabdu, angkat bacaan dia. Khalaqaka fasawwa, fasawwa, dua harakat angkat bacaan. Kafa'adala, jumpa dengan kaf. Kat sini kita kena matikan kaf ni, dia dikira sebagai sukun yang mendatang. Asal-asal dia hidup, tapi kita datangkan kematian kepada dia, dipanggil sebagai sukun yang mendatang. Maka kita matikan dia. Ejela, kaf mati lebih kepada huruf K, betul tak? Maka kita bawa K tu pergi ke belakang la. Jadi lak, fa'adalak. Keluarkan sifat hamas kerana kafa huruf yang bersifat hamas, sama seperti ta, sama seperti ta maka bila kita mana dia mati, dia akan menunjuk satu sifat yang mana dipanggil sebagai sifat hamas Okey, kita ulang. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Keluarkan sifat hamas lak,
Jangan baca laka. Laka. Tak lah, tu nangka. Bukan Dibaca lak. Keluarkan hamas Okey, seterusnya. Fi 4 ataupun 5. Sebab ombak rindu ni sahabat kita bertemu huruf hamzah. Dalam dua perkataan ni, fi 1, ayyi 1, hukum dia mak jaiz. Fi A1, yi 1. Di atas yi ni ada sabdu sahabat kita, kena angkatkan bacaan dia Fi ayyi. Su 2 harakat. Ra 1, tin 1, tanwin tidak selari. Bertemu dengan huruf min, hukum kat sini idgham ma'lunah. Dibaca dengan kaedah meleburkan bunyi tanwin, masukkan ke dalam huruf min, dengung yang memasukkan, dengung 2 harakat. Gitu Tapi kalau bahasa kampung sangat-sangat mudah. Jumpa tanwin bertemu dengan min, dengung 2 harakat, dengung tutup mulut. Dengung tutup mulut mana lagi mudah? Bahasa buku ke bahasa kampung? Bahasa kampung lah lagi mudah kan? Dengung tutup mulut je. Suratim ma. Ma 2. Sya 4 ataupun 5. Sebab ombak rindu bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Hukum dia tak lain tak bukan adalah mad wajib. Masya'ara. Sabdu atau ka, angkatkan bacaan Rokka. Ba 1 jumpa dengan kaf lebih kepada huruf K. Ejba. Letakkan K di belakang ba jadi bak. Arakkabak. Gitu Kita ulang. Fi aisu ratim ma sya'arak kabak. Kita buat bacaan putus-putus dulu sahabat kita Nanti dah akhir pembelajaran kita, barulah kita baca dengan satu nafas Permulaan ni kita baca dengan putus-putus dulu boleh? Okey, ada apa-apa, ada soalan? Waalaikumsalam. Terima kasih Hadir. Terima kasih yang memberi gift. InsyaAllah segala gift akan disalurkan kepada tabung pengurusan pusat mengaji budaya pondok Terima kasih Pak Manyak. Jangan lupa yang baru masuk, tap screen, tekan butang share lepas tu follow kat atas tu. Tekan logo atas tu yang warna orange tu. Yang warna orange kat atas tu. Love tu pakai tekan dulu Okey, kita sambung. Blackpink, nampak awak emoji gitu tu? Awak nak mengorak saya ke? Waalaikumsalam Meli. Terima kasih Hadir. Jangan lupa tap screen Terima kasih Jamri. Thank you for the rose. Okey, baik, kita sambung. Ka dibacakan 1, la dibaca la 2. Di atas la ni ada sabdu, maka kena angkat bacaan dia. Kalla. Ba 1 jumpa dengan lam lebih pada huruf L. Ejba. Letakkan L di belakang jadi bal. Kalla bal. Tu 1, ka 1, zi 1. Di atas zi ni dia ada sabdu, maka kena angkat bacaan dia. Tukadzibu 2 harakat. Nabi bertemu dengan alif lam, selepas itu ada sabdu sahabat kita. Dikira sebagai alif lam syamsiah. Apa fungsi dia? Menjelaskan, menyembunyikan bunyi lam tersebut maka bi akan bertemu dengan di yang bersabdu, angkatkan bacaan dia. Biddin 2, 4 ataupun 6 rakaat. Awak boleh pilih din ni nak baca macam mana. Okey, baik. Kalla bal tukadzibu nabiddin. Boleh? Okey, seterusnya. Wa dibaca wa 1, ai 1, na 1. Di atas huruf na ni kita nampak ada apa sabdu, maka hukum dia wajibul gunah, wajib dengung. Sahabat kita dalam muqaddam tajwid ni sangat-sangat mudah. Kalau jumpa yang warna hijau ni, kita tengok je dia punya rujukan kat bawah. Warna hijau. Okey, warna hijau adalah bacaan gunah, mesti dengung 2 harakat. Maka mudah saja tak tahu hukum, tengok je kat bawah. Gitu Wa inna ala, baris atas bertemu dengan ya bertanda sukun. Kat sini dikira sebagai bacaan ling, dibaca dengan lembut dan mudah. Alaiku jumpa dengan min, ada tanda sukun kat sini adalah izhar syafawi, bacaan yang jelas. Alaikum. Laha 2 harakat. Fidhin 2, 4 ataupun 6. Baca 2 je untuk kaedah asas Wa inna alaikum lahafidhin. Boleh? Okey.
Kira 2 harakat man. Tanwin bertemu alif, alif tak terpakai. Ni tanwin yang tidak selari dah. Kita tahu tanwin yang kena baca dengung, tapi menguatkan lagi tanwin tu warna hijau. Memang gunnah kena dengung ni. Dia bertemu dengan apa dekat situ? Dia bertemu dengan huruf kaf, maka terjadilah hukum ikhfa hakiki sugra, bacaan hampir kepada idgham ni. Kiraman ka 2 harakat mad asli. Kiraman katibin, gitu nah. Okey, baik. Ia dibaca ya satu jumpa dengan huruf ain lebih kepada huruf koma. Eja ya. Letakkan koma di belakang ya jadi ya. Ya, gitu nah. Ingat nah. Huruf ain ni dia ada sifat tawasuk, iaitu ditekan secara pertengahan. Ketika mana dia mati, kita tekan dia secara pertengahan. Ya. Ya, nah, jangan tekan sangat takut jadi lantunan kola-kola. Jangan tahan sangat takut jadi syiddah nanti. Boleh? La satu, mu dua, na satu, ma dua. Ya'lamuna ma. Ta satu jumpa dengan fa lebih pada huruf F, eja ta, ti, ta. Letakkan F di belakang ta jadi taf. Taf. Ingat fa ni huruf yang bersifat hamas. Ketika mana mati dia akan menonjol sifat hamas dia. Taf. Taf, gitu ni. Satu, lu, 4, 2, 4 ataupun 6 harakat. Hingga sini dikira sebagai ma'ari li sukun. Ya'lamu nama taf'alun. Boleh? Senang je. A dibaca I1, na dibaca na 1. Di atas huruf na ada sabdu, angkatkan bacaan dia. Hukum dia wajibul ghunnah, angkat 2 harakat ni. Inna. Inna bertemu dengan alif lam, selepas itu tiada sabdu. Alif lam ni dikira sebagai alif lam qamariyah, menjelaskan bunyi lam. Innal. Satu jumpa dengan ba akan terjadi qol-qol sugra dekat sini ni, iaitu dikira sebagai lantunan yang kecil. Ab. Ab. Ab, jangan angkat dia. Ab. 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 Jangan lantunan dia tu kecil saja, dibaca dengan bunyi ab. Ab, ra 2 harakat, ra 1, la 1, fi 2. Abrar la fi na'im, 2, 4 ataupun 6 harakat. Innal abrar la fi na'im. Boleh? Okey, seterusnya wa 1, I1, na 1. Di atas na ni ada sabdu. Hukum dia tak lain tak bukan adalah wajibul ghunnah. Wa inna. Gitu ni. Wa inna apa? Wa inna bertemu dengan alif lam. Wa innal dikira sebagai alif lam qamariyah. Nal fu 1, ja 2. Di atas ja ni ada sabdu. Angkat bacaan dia sahabat kita. Fujja. Fujjara fi. Ja 1 ni ja atas muncul, hi kat bawah muncul. Jahim 2, 4 ataupun 6 ni. Okey. Wa innal fujjara fi jahim. Boleh sahabat kita setakat ni? Okey, seterusnya ia 1 jumpa dengan sad lebih kepada huruf SH. Eja ya. Letakkan SH ke belakang ya jadi yas. Gitu nah, jadi yas. La 1 jumpa dengan waw yang ada tanda sukun. Dekat sini tak lain tak bukan adalah bacaan ni, dibaca dengan lembut dan mudah nah. Yaslau. Lupa nak berkata sa ni ada sifat isti'alah, huruf yang tebal, angkat pangkal lidah. Yaslaunaha. Ya 1 jumpa dengan wa ada tanda sukun, bacaan ling lagi. Yauma 1 bertemu dengan alif lam, selepas itu ada sabdu. Dikira sebagai alif lam syamsiah nah. Apa fungsi dia? Alif lam syamsiah, fungsi dia adalah menyembunyikan alif lam tersebut, maka ma akan bertemu dengan ding, dibaca yaumaddin. Boleh? Yaslaunaha yaumaddin. Dapat? Okey, seterusnya wa 1 ma 2. Wa ma hu 1 jumpa dengan min yang ada tanda sukun. Di sini adalah izhar syafawi. Wa ma hum.
A1 jumpa dengan nun lebih pada huruf N. Eja A. Letakkan N di belakang A jadi N. H 2 harakat mad asli. B1 Ra 4 ataupun 5 harakat sebab ombak rindu ni bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Dekat sini dikira sebagai mad wajib. Anha bighaibin wa ma hum anha bighaibin. Dapat? Okey, seterusnya. Wa1 ma 4 ataupun 5 ombak rindu bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Wa ma 1 ada roka 1 dikira sebagai mad jaiz. Wa ma ada ra 2 harakat mad asli ada roka 1 ma 2 ya 1 jumpa dengan wa yang ada tanda sukun kat sini dikira sebagai bacaan ling lah. Dibaca dengan lembut dan mudah Yaumu sama juga alif lam syamsiah disembunyikan alif lam tersebut, maka sembunyikan dia. Mu akan bertemu dengan din dibaca yaumuddin. Yaumuddin. Dapat? Wa ma adra kama yaumuddin. Boleh? Seterusnya. Sa dibaca su. Sa si su 1. Ma dibaca ma 1. Di atas ma ni ada sabdu sahabat kita. Maka dekat sini